Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah kita dapat meneruskan bedah buku Sayyidatina Aisyah ini siri ke-7. Itu hari ini kita akan lihat ialah kebahagiaan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah dan isteri-isteri yang lain. Dan juga kita akan lihat sebab-sebab cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan begitu juga Aisyah amat cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Jadi berkait dengan ayat ini, iaitu ayat wujudnya mawaddah warahmah dalam rumah tangga, maka kita akan lihat bagaimana kebahagiaan Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga isteri-isteri yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, dan aku adalah yang terbaik untuk keluargaku. Ini nampak di situ bahawa Rasulullah adalah seorang suami yang baik, yang terbaik untuk keluarganya. Bukti praktis yang paling tepat dari hadis ini adalah bahawa kehidupan rumah tangga Aisyah berlangsung bersama Nabi selama 9 tahun. Dan rumah tangga ini penuh dengan kebahagiaan. Kita tidak tahu isteri-isteri orang besar mana yang mendapat kebahagiaan melebihi daripada kebahagiaan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini nak menunjukkan bahawa hidup bersama Rasulullah SAW penuh dengan bahagia. Kita lihat selama 9 tahun kehidupan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah mengalami kekeruhan atau gangguan. Tidak ada yang pernah mengeruh kejenuhan hubungannya dengan Rasulullah sepanjang hidupnya, kecuali sepanjang hidupnya. Kehidupan mereka dipenuhi oleh makna tertinggi cinta, suasana kasih dan kelembutan dan amanah. Apakah lagi jika kita bayangkan kondisi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa dililit oleh kemiskinan dan kesulitan hidup. Namun mereka semua sabar dalam menghadapi semuanya. Para isteri Ummul Mukminin semuanya sabar. Qanaah, iaitu berpada dengan yang ada, bersyukur dengan apa yang ada, dan meredam hawa nafsu dan jauh dari kemewahan dan kesejahteraan. Nilai ketulusan dan kasih sayang ini semakin bertambah, begitu juga cinta dan pengorbanan. Mana dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan qanaah, kemiskinan, sabar dengan perjuangan, dan hidup dalam dakwah, ya, dakwah, dan jauh daripada kemewahan, dan hidup dalam pengorbanan. Aisyah adalah isteri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tahu betapa besar cinta beliau kepadanya, maka bila hendak memberikan hadiah untuk Rasulullah SAW, terlebih dahulu mereka mencari tahu di mana giliran beliau di rumah Aisyah. Maksudnya kalau nak beri hadiah, mereka akan beri hadiah di semasa Nabi SAW berada di rumah Aisyah. Hal ini tentu menimbulkan cemburu besar di antara isteri-isteri yang lain.
Akhirnya para isteri memanggil Fatimah dan memutuskan untuk menghadap Rasulullah. Di sana Fatimah menceritakan kondisi itu pada ayahnya. Isteri-isteri ayah minta ayah untuk berlaku adil terhadap puteri Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai puteriku, tidakkah engkau mencintai apa yang kucinta?" Fatimah menjawab, "Ya, tentu." Akhirnya Fatimah menemui isteri dan memberitahu Rasulullah. Mereka berkata pada Fatimah, "Kembali ke sana, Fatimah." Namun Fatimah menolak untuk kembali. Akhirnya mereka meminta Ummu Salamah untuk menghadap Nabi. Saat Ummu Salamah mendapat giliran, dia langsung menceritakan hal tersebut kepada baginda. Rasulullah bersabda, "Jangan menyakitku hanya kerana Aisyah. Sungguhnya wahyuku tak ada yang turun ketika aku berada di tempat kalian, melainkan hanya saat aku berada di tempat Aisyah." Ya. Jadi isteri-isteri lain ni cemburu kerana Rasulullah nampak sayang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu diutus anak dia Fatimah suruh pujuk supaya adil pada isteri lain. Dan begitu juga akhirnya Ummu Salamah. Lalu Nabi sebut bahawa jangan kamu menyakitku hanya kerana Aisyah. Sesungguhnya wahyuku tak ada yang turun ketika aku berada di tempat kalian, melainkan hanya saat aku berada di tempat Aisyah. Maknanya kasihnya Rasulullah kepada Aisyah bukan kerana kecantikan, bukan kerana muda, tetapi kerana agama, ya, kerana Islam. Sebab wahyu tu turun di sama Aisyah. Tak ada faktor lain lagi, ya. Nanti kita akan lihat. Satu ketika Rasulullah pernah mendapat hadiah kalung yang berbuat daripada sejenis batu akik. Kemudian baginda berkata, "Aku akan memberikan kepadanya salah satu kalungku yang paling kucintai." Kaum perempuan mengira baginda akan membawa pada Aisyah. Namun ternyata cinta Nabi SAW tulus dan ikhlas pada Aisyah tidak diukur dengan kegemilapan perhiasan yang berharga. Jadi kalung tu sejenis daripada ada orang hadiah pada Nabi, sejenis kalung dari sejenis batu akik yang bernilai lah, yang berharga. Jadi disangkanya bahawa isteri lain menyangka bahawa Nabi akan memberinya kepada Aisyah. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memupuk kasih sayang kepada Aisyah dengan kemewahan, ya, dengan kemewahan, dengan perhiasan, tetapi Rasulullah beri kepada siapa? Ia memanggil Umamah binti Zainab dan membaginya kalung kepada Umamah. Kalung itu bukan pada Aisyah. Satu ketika Amr bin As diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu ekspedisi peperangan. Setelah tiba dari misinya, Amr bertanya pada Rasulullah, "Siapakah orang yang paling anda cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Amr bertanya lagi, "Dari golongan lelaki siapa yang engkau paling suka ya Rasulullah, yang paling engkau cintai ya Rasulullah?" Lalu jawab Rasulullah, "Ayahanda Aisyah, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu." Begitulah cintanya Nabi. Umar pernah mendatangi Hafsah lalu berkata, "Wahai puteriku, jangan engkau mencemburui orang yang kebaikannya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maksud Umar adalah Aisyah. Mana Umar pun berpesan pada anaknya Hafsah, jangan cemburu. Jangan cemburu orang yang kebaikannya dicintai oleh Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai oleh Rasulullah, iaitu Aisyah. Ini nasihat seorang ayah kepada puterinya. Sebab sahabat pun nampak, ya. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah, lalu Aisyah mengeluhkan sakit kepala yang dideritainya. "Aduh, kepalaku." Namun Rasulullah berkata, "Justru kepalaku yang sedang sakit." Makna yang di sini sakit mata kiri, mata kanan pun sakit. Kan ibarat begitu. Betapa sayangnya dia pada isteri dia. Yang ini contoh kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sakit kepala, dia pun kata, "Kepala ku pun dah sakit juga." Begitu sehati sejiwanya seorang suami dengan isteri. Itulah sepatutnya. Ada simpati, ada rasa sakit sama sakit, barulah bahagia rumah tangga. Sejak saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula jatuh sakit. Saat sakit itu menurut satu riwayat, baginda selalu bertanya, "Di mana giliranku hari ini dan di mana aku esok hari?" Kerana beliau merasa betapa lambatnya waktu bagi Aisyah untuk mendapat giliran. Akhirnya para isteri mengizinkan baginda untuk memilih tempat mana saja yang disukai, dan baginda memilih untuk tinggal di tempat Aisyah sehingga wafat.
Aisyah berkata, baginda meninggal pada hari beliau mulai pindah ke rumahku untuk memberikan giliran. Allah memanggilnya sementara kepalanya berada di pangkuanku. Jadi Rasulullah SAW wafat ketika di pangkuan Aisyah, masa giliran Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW membahagikan giliran dengan isteri-isteri begitu adil. Baginda berkata, "Ya Allah, ini adalah pembahagianku atas apa yang ku miliki. Janganlah engkau mencelaku atas apa yang engkau miliki dan tidak ku miliki." Maksudnya adalah cinta kepada bagaimana Rasulullah ni begitu adil kepada semua isteri, sehingga dia berdoa, "Ya Allah, ini adalah pembahagianku atas apa yang aku miliki. Jangan engkau mencelaku atas apa yang engkau miliki dan tidak aku miliki." Ya, maksudnya Rasulullah berdoa supaya Allah redha dengan giliran yang dibuat secara adil. Itulah yang perlu dihayati oleh orang-orang yang berpoligami, adil kepada semua isteri, bukan sahaja giliran, bahkan nafkah zahir dan batin, kasih sayang dan sebagainya. Sebab cinta Rasulullah kepada Aisyah. Majoriti orang menyangka bahawa Nabi cinta pada Aisyah hanya kecantikan dan kebaikan. Ini orang ramai salah anggap. Ya, Nabi cinta pada Nabi SAW cinta pada Aisyah bukan kerana cantik dan bukan kerana baik. Pendapat ini sama sekali salah. Ya, kerana ada lagi isteri-isteri lain yang cantik seperti Zainab, Juwairiyah dan Sofiyah. Itu radhiyallahu anhum juga adalah cantik. Banyak sekali hadis dan asar serta buku sejarah dan biografi menyebut tentang kecantikan dan kebaikan mereka. Bahkan tak ada yang menyebut tentang kecantikan dan kebaikan Aisyah kecuali dalam 1-2 tempat saja. Dan ini termasuklah ucapan Umar kepada anak perempuan Hafsah, "Jangan engkau cemburu terhadap orang yang kecantikan kebaikan yang dicintai Rasul." Maknanya Nabi ni sayang pada Aisyah bukan kerana kecantikan. Okey. Namun kaedah asal, hal yang menyebabkan Aisyah disayangi, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ini sebabnya, sebagai ummul mukminin adalah kerana ilmunya yang sangat matang dan luas serta tentang segala perkara yang berhubungan dengan agama. Maknanya di sini ialah Aisyah ni disayangi, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ummul mukminin yang lain adalah kerana ilmunya yang sangat matang. Dan juga kerana luasnya tentang perkara yang berhubungan dengan agama. Kerana ilmu yang luas, agama yang keilmuan yang tinggi dalam berbagai bidang, iaitu berupa ilmu Quran, tafsir, hadis, fiqh. Dia begitu mendalam ilmunya dari sudut ilmu agama, terdiri pada ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh. Aisyah radhiyallahu anha juga matang dalam melakukan ijtihad dan meneliti berbagai permasalahan. Dia pun mampu menyimpulkan hukum dan peristiwa yang baru. Wajar saja jika Rasulullah lebih mencintai dirinya daripada isteri-isteri yang lain. Ibn Hazm menyatakan bahawa ini pendapat yang mengatakan pendapat Kutub As-Sittah meriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Banyak lelaki yang sempurna, sementara dari kalangan perempuan tidak ada yang sempurna kecuali Maryam binti Imran, Asyah isteri Firaun. Adapun keutamaan Aisyah atau perempuan lain adalah seperti keutamaan bubur dari makanan lainnya." Bermakna Aisyah radhiyallahu anha adalah lautan ilmu. Sebab itu Rasulullah sayang kepada beliau, bukan kerana cantik. Jangan kita lihat Rasulullah ni pilih kasih atas kerana cantik. Itu dah sama dengan manusia lain, kan? Dah sama dengan manusia lain. Jadi
Inilah hadis yang menunjukkan bahawa Nabi ini mencintai, memuliakan Aisyah adalah bukan kerana cantik, tetapi kerana ilmunya yang begitu mendalam dan akhlaknya yang baik. Perempuan kedua yang dicintai ialah Ummu Salamah, dan begitu juga Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi itulah saja, insya-Allah kita akan sambung dalam edisi ke-8 nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.